Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Nadira binti Muhammad Noor, A186227 dan pasangan saya Nurul Lisa binti Zulfakri, A186260 akan membentangkan tentang 3 siri fasa pandemik dan endemik dalam sejarah dunia serta cara fasa tersebut membantu manusia kini mendepani pelbagai persoalan membabitkan pengurusan dan perawatan wabak. Sebagai pendahuluan, fenomena penyakit berjangkit ataupun wabak ini sudah berlaku sejak lama dahulu. Buktinya, sudah terdapat beberapa siri fasa pandemik dan endemik yang sudah tercatat dalam sejarah dunia. Wabak penyakit berjangkit ini boleh datang dengan secara tiba-tiba sehingga mampu untuk melumpuhkan sektor-sektor penting dalam sesebuah negara. Namun, persoalannya, adakah penduduk dunia hari ini mampu untuk mengawal penularan musuh yang tidak dapat didengari dan dilihat ini? Dengan kecanggihan teknologi dan sains dari semasa ke semasa haruslah seiring dengan kecekapan sistem kesihatan negara dalam mendepani apa jua serangan wabak yang boleh membawa maut. Objektif kepada tajuk pembentangan kami ini adalah untuk membincangkan tentang pandemik dan endemik dalam sejarah dunia dengan memberi definisi lengkap beserta dengan huraian. Yang kedua adalah untuk menyatakan cara fasa tersebut membantu manusia hari ini mendepani pelbagai persoalan membabitkan pengurusan dan perawatan wabak. Sebelum kita meneliti 3 siri fasa pandemik yang sudah berlaku dalam sejarah dunia, kita harus tahu apakah itu pandemik. Pandemik adalah wabak yang menyerang dalam skop yang lebih besar atau tidak terhad kepada sesuatu komuniti atau daerah semata-mata. Wabak ini mengancam kawasan yang lebih luas seperti negeri, negara, benua atau mungkin juga seantero dunia jika dibiarkan melarat. Pandemik bermula daripada penularan wabak di peringkat epidemik yang merebak secara meluas sehingga tidak dapat dikawal dan mampu membunuh ramai orang dalam masa yang singkat. Antara pandemik yang pernah berlaku adalah wabak Spanish flu, smallpox, the Black Death yang dipercayai telah membunuh jutaan orang di sekitar abad ke-14. Antara pandemik yang pernah melanda dunia adalah sesama Spanyol ataupun Spanish flu, di mana wabak ini merebak pada tahun 1918 iaitu ketika abad ke-20. Wabak ini telah mengorbankan kira-kira 50 ke 100 juta penduduk seluruh dunia. Sistem kesihatan Sepanyol tidak memberikan tindak balasan drastik dalam menangani wabak ini. Boleh dilihat di kampung-kampung kecil di seluruh negara, kekurangan bantuan perubatan disebabkan ramai para doktor yang meninggal dunia disebabkan oleh jangkitan wabak. Pembasmian kuman pula menggunakan minyak fenolik ataupun minyak zaitun walaupun keberkesanannya diragui. Beberapa vaksin juga telah dibuat eksperimen tetapi menemui kegagalan kerana tidak mempunyai teknologi yang canggih untuk memesan virus. Kebanyakan komplikasi yang dihidapi oleh pesakit yang telah dijangkiti oleh sesama Spanyol adalah pneumonia dan juga melibatkan saluran pernafasan. Peta ini menunjukkan taburan beberapa negara Eropah yang telah dilanda sesama Spanyol. Taburan ini adalah semasa gelombang kedua wabak ini menyerang penduduk dunia. Fasa pandemik yang kedua pula adalah cacar ataupun smallpox ataupun lebih sinonim dengan panggilan chickenpox di kalangan rakyat Malaysia. Wabak ini dianggarkan telah membunuh kira-kira 400,000 orang di Eropah setiap tahun. Dan penyakit berjangkit ini adalah disebabkan oleh virus variola ataupun VARV. Penemuan terawal ditemui pada mumia-mumia Mesir yang meninggal sekitar tahun 1580 hingga 1100 sebelum Masihi. Antara sistem cacar adalah demam, sakit belakang, keletihan, kemudian akan muncul bintik-bintik merah berisi air pada kulit yang di mana akan meninggalkan parut setelah pecah. Penyebaran virus ini berkait rapat dengan migrasi, perdagangan dan peperangan yang membawa kepada varian VARV yang berbeza. Contoh siri pandemik yang terakhir adalah maut hitam ataupun the Black Death. Ini bermula pada tahun 1346 hingga 1353. Wabak ini telah meragut kira-kira 30 ke 50 juta nyawa. Mangsa korban ini meliputi separuh dari jumlah populasi warga Eropah. Wabak ini dikatakan berpunca daripada bakteria yang bernama Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. Namun, dalam kajian oleh saintis beberapa tahun kebelakangan ini menunjukkan bahawa varian yang menyebabkan jangkitan ini sudah tidak ada pada zaman ini. Pesakit yang terkena jangkitan wabak ini akan menunjukkan gejala-gejala seperti tempilan hitam yang tumbuh pada kulit yang kemudian bernanah sehingga mengeluarkan darah. Hai, nama saya Nurul Lisa binti Zulfakri dan saya akan terangkan tentang endemik. Apa itu endemik? Endemik adalah keadaan sebuah negara yang mampu berhadapan dengan wabak penyakit untuk berlarutan untuk tempoh masa yang panjang. Fasa endemik tidak boleh beralih dari fasa pandemik tanpa keputusan yang tepat kerana pengisytiharan fasa endemik hanya dilaksanakan apabila dunia tidak lagi bergelut untuk menghapuskan wabak penyakit. Ciri bagi fasa ini adalah dengan terbentuknya imuniti akibat suntikan iaitu kadar imuniti kelompok telah capai 80% daripada keseluruhan penduduk. Fasa ini dapat dicapai apabila kadar vaksinasi bagi sesuatu wabak meningkat setelah timbulnya kesedaran dalam diri masyarakat. Endemik tercatat dalam sejarah termasuk HIV atau AIDS, malaria dan juga sifilis.
Yang pertama iaitu HIV atau dikenali sebagai Human Immunodeficiency Virus, iaitu virus yang menyerang sistem pertahanan badan manusia lalu mendedahkan seseorang kepada AIDS. Kes pertama wabak endemik ini direkod pada 1981, namun virus ini dipercayai telah berlaku lebih awal, iaitu sekitar 1920-an di daerah Kinshasa, Republic of Congo. Daerah ini menjadi salah satu daerah yang mempunyai peratusan pesakit AIDS yang tertinggi di dunia. Seterusnya, sampel yang diambil daripada seorang warga Kinshasa pada tahun 1959 beri kejayaan dalam mengenapasi virus yang bunuh lelaki itu dan mendapati wujudnya banyak kes punca kematian yang serupa. Sebanyak 85 negara telah melaporkan penemuan wabak ini dalam kalangan rakyat mereka, iaitu benua Amerika mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 31,741 kes, diikuti benua Eropah 3,858 kes dan juga Asia 84 kes. Seterusnya, wabak endemik malaria telah dijumpai lebih 4,000 tahun dahulu dan penyakit ini mengancam nyawa hanya disebabkan gigitan nyamuk Anopheles betina yang dijangkiti. Penyakit bawaan vektor ini menggunakan parasit Plasmodium yang terdiri pada 5 spesies, iaitu Plasmodium falciparum, Vivax malaria yang juga dijumpai di seluruh dunia, Over dan Knowlesi yang terdapat di strata Asia Tenggara. Parasit ini ditemui oleh pakar bedah tentera Perancis Charles Louis Alphonse Lebrun yang juga pemenang hadiah Nobel pada tahun 1907 berdasarkan penemuan parasit pada 1880. Seterusnya, anggaran kematian adalah melibatkan 500,000 hingga 1 juta sekaligus menjadikan penyakit malaria sebagai penyakit berjangkit yang paling berbahaya. Bagi endemik sifilis, jangkitan seksual berpunca daripada Bactria Treponema pallidum. Wabak ini bukan sahaja dipindahkan dari pasangan ke pasangan, namun melalui perkongsian sudu, cawan ataupun rokok. Pada 1456, wabak sifilis ini telah merebak ke Perancis, Itali, Austria dan Poland. Pada 95 pula, bakteria yang menyebabkan wabak ini telah dikenapasi oleh Fritz Chardin dan Erich Schoffman, diikuti dengan rawatan yang berkesan pada tahun 1910. Selain itu, perkembangan ujian Westermann membuktikan kejayaan besar dalam pengesanan dan pencegahan sifilis. Seterusnya adalah cara menangani wabak pada masa kini. Boleh dilihat pada hari ini, sistem kesihatan sudah dibaik pulih dari semasa ke semasa. Antara cara menangani wabak pada masa kini adalah seluruh negara mengenakan lockdown ataupun Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengurangkan bilangan kes yang dijangkiti dan mengenakan SOP yang ketat jika keluar dari rumah seperti memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dengan sabun ataupun sanitizer dan juga sentiasa menjaga jarak fizikal dengan orang sekeliling sebanyak 1 meter. Selain itu, cara menangani wabak pada masa kini adalah para pekerja penjagaan kesihatan akan menggunakan peralatan perlindungan peribadi PPE untuk melindungi diri mereka dari titisan dari batuk, bersin ataupun cecair badan lain daripada pesakit yang dijangkiti dan permukaan yang tercemar yang mungkin akan menjangkiti mereka. Selain itu, peranan sains dan teknologi tidak ketinggalan dalam membantu penurunan kes jangkitan. Teknologi kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence AI bantu menyelesaikan tugas kompleks bagi menjimatkan masa dan tenaga manusia. Sebagai contoh, fasiliti kesihatan di China menggunakan servis robot ini untuk menghantar makanan dan minuman kepada pesakit, menghantar ubat-ubatan dan juga menyakuman kawasan fasiliti kesihatan. Dengan penggunaan robot ini, mereka dapat mengahadkan sentuhan dengan penyakit yang dijangkiti. Teknologi AI juga digunakan dalam tracking software di mana pesakit dibenarkan menjalani kuarantin di rumah perlu memakai monitoring bracelet bagi mengesan sejarah perjalanan mereka. Seterusnya, perkara yang paling penting dalam menangani sesuatu penyakit tidak kira pandemik atau epidemik adalah dengan pengambilan vaksin. Program imunisasi kebangsaan Malaysia telah mula diperkenalkan sejak tahun 1950-an lagi. Program perkembangan untuk imunisasi EPI juga menyarankan setiap negara menawarkan imunisasi terhadap 6 penyakit majoriti kanak-kanak. Vaksinasi dapat melindungi orang yang divaksinasi dan juga orang di sekeliling mereka. Herd immunity juga dicapai apabila peratusan masyarakat yang divaksin adalah tinggi. Apabila semakin ramai orang divaksinasi, semakin ramai masyarakat yang membentuk antibodi terhadap sesuatu penyakit, seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit yang lebih teruk. Akhir sekali, bagi kesimpulan, penggunaan istilah pandemik dan endemik ini sangat penting untuk memudahkan individu memberi respon penjagaan kesihatan diri mereka. Masyarakat perlulah mengambil berat terhadap pemahaman istilah ini dalam memastikan strategi pencegahan dan kawalan yang diambil mencapai kesan yang optimum. Setiap segi dalam fasa pandemik dan endemik dalam sejarah dunia telah menyumbang kepada keberkesanan pengurusan dan perawatan wabak. Berdasarkan wabak yang telah melanda negara-negara kita pada abad dahulu, manusia zaman kini bijak mengambil iktibar dan menyelesaikan masalah berkaitan penyakit berjangkit. Mereka disebabkan lebih bersedia dalam menangani wabak COVID-19 dengan